Ni kitab Hidayatus Salikin. Hanifih ni muka surat 12. Muka surat 12. Muka surat 12. Baris yang ke-11. Baris ke-11 daripada atas. Baris yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan pada ketika masuk tandas itu, jangan beserta sesuatu yang tersurat nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala sifatnya. Jangan berserta sesuatu yang tersurat, yang tertulis segala sifatnya, sifat Allah. Jadi kita duk tulis sifat 20 baru duk ngapa. Kita nak masuk dalam tanda, jangan berserta dengan sesuatu yang tersurat, yang tersurat, yang tertulis lah, yang tersurat, yang tertulis, tertulis segala sifatnya, sifat Allah. Dan Quran, sesuatu yang tersurat Al-Quran, sama telah pula Al-Quran suti, tu sama telah. Sesuatu yang tertulis ayat Al-Quran. Kalau Al-Quran, sama telah lah, tu dimakruhkan, sama lah. Hak tersurat Al-Quran pun sama. Dan segala nama anbiya, segala nama-nama para anbiya, kerana yang demikian itu, yang demikian masuk tanda serta sesuatu yang tersurat nama Allah, sifat Allah, Quran, nama anbiya, makruh, hukumnya adalah makruh. Dan kata Azra'i haram, kata dia, bukan makruh. Tapi jumhur kebanyakan ulama makruh. Tapi hak kata makruh, hak kata haram ni kita boleh himpun macam mana? Hak makruh ni terjamin tidak mengotori. Hak haram ni tidak terjamin mengotori. Boleh himpun lah. Sekarang jumhur ulama menyatakan makruh, kebanyakan ulama meletak hukum makruh. Tapi kata Azra'i haram, bukan makruh masuk dalam tanda berserta dengan sesuatu yang tersurat nama Allah. Ni hanya tersurat nama Allah, tersurat ayat Al-Quran. Kalau satu Al-Quran sama telah lah. Apa hukumnya? Makruh. Tapi kata Azra'i hukumnya haram. Maka haram ni kita letak atas jikalau tidak aman daripada dikotori, maka hukumnya haram. Gitu jelah. Lepas tu jangan duk tanyalah pula hak Al-Quran hak ada dalam telefon tu. Al-Quran ada dalam telefon tu, tak ada. Kalau kita tutup di skrin dia, tak ada lah. Ada ni, kalau dibuka di skrin tu baru ada. Kalau tutup, tak ada lah. Ke mana? Ke nak ubuh Quran luar, nak ubuh telefon luar dekat basuh tangan lah. Ubuh luar. Ada apa? Nak masuk dalam tanda awam tu lah. Kita pun letak handphone hak mahal, hak ada harga mahal 3-4 ribu, letak atas basuh tangan. Tak ada, mana janganlah masuk tandas tu di skrin tu masih lagi ada Al-Quran, tu janganlah. Kalau semata-mata dalam telefon hak kita tutup, tak ada dah di skrin, pakai tak ada lah. Kalau kira di dalam tu penuh Al-Quran kau, tak boleh nak pegang telefon kalau tak ada wudu. Dia tak ada, kita tak ada. Yang adanya boleh kita pasang.
Jadi masa masuk tandas tu janganlah terpasang skrin tu. Ayat Quran tu janganlah. Janganlah waktunya. Kalaulah dia kata dia ada Quran kecil, contoh ada orang Quran kecil, dia masuk tandas tu nak tinggal mana? Kalau tandas awam nak tinggal mana? Dia pun masuk dalam tandas, dalam poket, tetap makruh. Tapi tak haram sebab memang kita kata kok terjamin daripada kena kotoran. Tak kena kotoran. Duduk dalam poket comelnya. Duduk dalam poket comel Quran tu nak kena kotoran macam mana? Makruh. Tu dalam tandas. Cuma kita mengelepah panjang dah bicara bab tanda, kena dah tanda. Ni tak kena tanda, payah nak bincang kau tak kena tanda. Dia kerana tak ada pintu, bilik yang sama dihukum tandas belaka. Dah. Tandas al-makanul mu'addu liqada'il hajah, tempat yang disediakan untuk qada hajah, itu dipanggil tandas. Wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun bukan dalam binaan. Tandas tidak berkait dengan dinding, tidak berkait dengan tiang, tidak berkait dengan atap. Tandas tempat yang disediakan untuk qada hajah, tandaslah nama dia. Tak kait dengan dinding. Dinding hanya untuk melindungi aurah dipandang oleh orang lain. Itu kegunaan dinding. Pandai ni. Bukan dinding menjadi syarat untuk tempat tu dihukumkan tandas, bukan. Tandas ada tempat yang disediakan untuk qada hajah. Jadi seluas-luas tandas tu kat mana untuk qada hajah? Gitulah. Ni buat rumah Islami dia kata. Rumah Islami. Hari ni ada Islami belaka, rumah pun ada Islami. Islami macam mana? Diasingkan tandas dengan bilik mandi. Asingkan lagi bagus. Berapa asingkan lagi bagus? Sebab terkadang orang nak masuk tandas saja. Ada orang yang nak mandi saja. Jadi kalau kita letak sekali, di masa sama, seorang ni nak mandi, seorang ni nak qada hajah. Jadi seorang je lah boleh guna. Kalau ni pula qada hajah pula lama ke dia ni berok semelik. Lepas tu kawan nak mandi tunggu dulu. Cuba kalau buat asing-asing. Ni tandas, pintu lain. Ni tempat mandi, pintu lain. Kan senang. Kalau tandas banyak dah apa? Rumah 5 bilik 6 tandas. Kan ni bilik mandi banyak. Dahlah tandas bilik masing-masing satu dah. Tandas dapur orang tamu satu dah misal. Ni tandas sedua. Lepas tu tandas dengan bilik mandi campur. Lepas tu kalau orang nak guna, orang ni nak qada hajah, orang ni nak mandi, jadi seorang je lah boleh guna. Mana memanglah molek buat asing-asing. Tapi dengan buat sekali tempat tu, tandas tempat yang disediakan untuk qada hajah, itu tandas. Sebelah tu dia panggil hammam, tempat bilik mandi. Tempat bilik mandi tidak dimakruhkan kita berzikir. Tempat bilik mandi berwuduk, baca a'udzu molek, baca bismillah molek, baca alhamdulillah molek, baca doa lepas wuduk molek. Dalam bilik mandi orang azan rebang, jawab bang azan tu molek, bilik mandi tidak dimakruhkan berzikir. Bukan berada dalam tandas. Ada tandas janganlah. Tapi tandas tu di mana? Tempat untuk qada hajah tu tandas. Bukan semestinya satu bilik mandi. Salah faham di sini menyusahkan kehidupan. Menyusahkan kehidupan. Sebab apa? Sebab tak kenal tandas. Sebab apa? Sebab tak ada pintu antara sebelah dengan sebelah. Bayangkan kalau bilik mandi itu pintu dia tercabut. Jadi bilik tidur tu tandas belaka. Ada? Pintu bilik mandi itu cabut. Tak ada pintu antara tandas dengan bilik tidur. Maka bilik tidur pun tandas juga ah. Ke mana? Kena pasang pintu cepat-cepat. Tak boleh nak semayang tu. Tempat tidur apa? Tandas. Apa tandas? Tu pintu cabut. Pintu bilik tidur cabut pula. Sutai rumah tandas.
Mana? Ni cerita dulu ni. Sekarang wallahu alam lah. Cerita lama lah, cerita masa mengaji pondok dulu. Gipula ni dia rumah atas air. Nak berak ada lubang dia. Buka nutup lubang berak. Dia ni tak ada. Lepas tu nak ukur tandas mana? Nak ukur tandas mana? Sekarang rumah atas air. Nak berak ni tarik nutup lubang berak air ikan banyaklah bawah tu. Tapi tak ada dinding. Lepas tu nak ukur tandas di mana? Ukur tandasnya di mana? Faham tak ni? Ukur tandas tempat tu lah. Macam mana kalau orang duduk dalam lokap tu tandas dia tu cincai je, tutup gitu je. Faham tak? Kan gitu. Lepas tu mana tandas dia? Satu lokap tu tandas. Nak sembahyang tak boleh nak tandas, makruh. Ada patutlah tandas. Tapi tak ada tutup molek Tak tutup molek tu aurah akan terbuka. Aurah masalah. Itu pentingnya dinding. Bukan dinding tu menjadikan tempat tu tandas, bukan. Kan Adapun kalau tempat mandi, orang qada hajah, orang kecil tempat mandi takkan ditandas dengan kerana orang qada hajah, sebab tempat tu bukan untuk qada hajah. Di qada hajah di situ takkan ditandas. Tempat tu tempat mandi orang kencing. Kadang-kadang kan tempat mandi di tempat mandi awam tu kan kadang-kadang bila tandas penuh, dia kecil tempat mandi. Ada ni. Jadi tempat mandi yang kecil tu jadi tandas ke tak? Dah sebab itu bukan tempat qada hajah. Orang yang buat. Orang yang kecil situ, maka tempat tu takkan ditandas sebab bukan disediakan untuk qada hajah. Kalau semata-mata kencing, maka tempat tu akan ditandas. Semata-mata kencing, maka tempat bilik mandi akan ditandas kerana kencing di situ. Kalau anak tidur lembek katil kencing sok warna paper tu tandas lah tidur kitanya. Anak tidur atas lembek tu kan, hak pakai paper tu. Kecing tiap-tiap malam, bocor kecing, banyak berkali kecing. Dah tandas hak tidur kita. Dok. Anak kita kecing atas lembek tau. Atas dalam paper dia tu lah. Tandas ha? Dok. Sebab apa? Situ bukan untuk qada hajah. Budak je kecing dalam paper. Takkan ditandas. Jadi tempat mandi kalau kencing, dia tak akan jadi tandas. Tak akan jadi tandas. Tanda tempat disediakan untuk qada hajah. Jadi kita balik pada cerita kalau kita ada apa-apa dengan kita Quran ke apa ke, dia biasa kalau tandas awam lah, dia bukan terus kepada tandas, bukan. Tandas awam biasalah ni, bukan wallahu alam lah, mungkin tak semua. Dia panjang, ada dia panjang. Dia buat tandas tu panjang gitu kan. Jadi di tandasnya separuh, di separuh ni luar. Bukan luar lah, maknanya dalam pintu dah, dalam bilik dah, tapi bilik tu panjang. Maka di situ bukan tandas lagi. Kalau ada Al-Quran ke apa ke, sakutlah di situ. Ada ni. Sekarang tandas masjid pun lebih kurang lah. Kalau jenis panjang tu lah. Hak jenis buka tu tandas lalu tu ada kat pesen tu. Hak jenis kita buka tu dia bawah dulu ni, seming. Lepas tu lah naik atas, barulah tandas depan. Pada ni. Jadi kadang-kadang sebelah depan ni luas Sebelah depan ni luas. Itu belum tandas lagi. Tandasnya tu, tengah tu. Jadi kita buka pakaian tu semua, letak Al-Quran, sakutlah di depan tu. Belum dikira masuk tandas lagi tu. Sebab tandasnya di hadapan tu. Faham tak? Yang mana kadang-kadang kan, apabila ada program besar-besar apa semua, jadi orang ramai sangat, mana tandas tempat mandi pun jadi tak sempat, tak dan ramai. Kadang-kadang orang mandi dalam tandas. Dia bukan mandi dalam tandas. Dia mandi belah depan ni. Dia wayar tu wayar tandas lah, tapi dia mandi sebelah depan. Itu bukan panggil mandi dalam tandas.
Tapi dalam pintu lah, dalam pintu tandas. Tapi tandas depan, mandi sini. Ni mandi depan ni. Itu belum lagi dinamakan tandas. Sebab apa? Tandas tempat jika kita qada hajat. Jadi tempat qada hajat ni tempat dia lah. Kalau kita masuk mula-mula ni belum tandas lagi. Ada ni. Sebab tu kalau ada apa-apa, sakut situ. Mana kalau dalam poket kita ada Quran, jangan mana kita sakut dia kadang-kadang ada tempat nyakut tu kan. Dia buat tempat nyakut, kita nak bubuh seluar kita apa semua kan. Apa situ? Maka belum lagi dihukumkan masuk tandas berserta dengan Al-Quran. Sebab belum lagi masuk tandas. Tapi biasanya masjid, bukan masjid sajalah, tandas awam, memang dia terkadang dia agak maknanya dia tandas tu jenis panjang gitu. Mana tandas separuh, depan ni bukan tandas. Ni kadang-kadang orang guna untuk mandi guna untuk mandi. Apa dah tu? Jangan macam saya sebut minggu lepas lah, dihukum tandas belaka satu bangunan kerana atas tu tandas awam. Maka dihukum tandas belaka. Yang kawan ni ambil semayang di tempat basuh tangan. Oh, kamu ambil semayang dalam tandas, dia kata. Itu bukan tandas, tu tempat basuh tangan. Kau berok juga atas tempat basuh tangan tu. Dah kena tanda ni. Oh, tu dia kata tu bangunan. Memanglah itu lihat atas tandas awam. Tapi tandasnya di mana? Tempat yang disediakan untuk qada hajah. Kok depan ni bukan tempat qada hajah, tempat basuh tangan, tempat basuh muka. Boleh dok tu bersih ke dok? Kita memanglah tempat berwuduk ni, kita nak tempat berwuduk yang tidak akan timbul ragu di hati kita. Memanglah kalau kita berwuduk di tempat basuh tangan dalam tandas, bukan tandas tempat qada hajah, dalam bangunan tu, memang kita akan rasa tak puas hati. Jangan berwuduk situ. Sekarang ni kata bukan nak berwuduk di dalam bangunan yang ditulis atas tu tanda awam. Kadang-kadang tempat wuduk di masjid surau pun kita Allah nak, sebab apa air jatuh ke bawah mengercik kepada kain kita. Jadi kurang sikit. Dia sepatutnya tempat berwuduk air jatuh dengan kita, biar kita tinggi dengan tempat air jatuh. Kalau tempat air jatuh dengan kita ni searas, ada ni, latar tempat air jatuh dengan kaki kita ni searas, air tu akan mercik kepada mana? Ke kain kita. Ni tak comel belaka lah ni. Ni terkadang akan menimbul ragu dalam hati seseorang. Sebab apa? Dia buat latar tempat jatuh air wuduk tu dengan latar tempat pijak tu latar yang searas. Dia nak tempat air jatuh tu biar bawah, kita duduk tu belah atas. Ataupun sekarang nak buat comel macam dia buat comel. Tempat air jatuh tu dia buat mozaik. Dia buat mozaik macam mana? Gitu tak? Bukan kalau mozaik gini dia akan jatuh, akan mengercik kepada kain pelekat kita. Tapi kalau dia buat macam ni, dia buat gini tak? Kau kena. Mozaik air jatuh tu. Gini ke. Bila jatuh atas mozaik tu, dia tak akan pergi kepada kita. Dia akan buat gini tau ke gini. Faham tak? Makna kalau tempat air jatuh kita berwuduk, kali buat mozaik, apa ni? Buat mozaik gini, air tu akan mengercik ke depan, ke belakang, tu masuk kena kain pelekat kita. Tapi kalau buat mozaik tu gitu, walaupun rendah sekalipun, air tu tak akan mari kepada kita. Faham tak ni? Walaupun rendah, walaupun di tempat air jatuh tu tak dalam mana, rendah je. Tapi letak mozaik seumpama ni. Jadi bila air tu jatuh, dia akan pergi pada dinding. Air jatuh, pergi dinding. Dia tak akan balik kepada kain pelekat kita. Ada. Itu baru comel. Memang kita tempat wuduk ni nak bersih. Jadi kalau tempat tu tandas dalam tu, depan tempat basuh tangan, nak berwuduk, memang kita tak selesa. Sebab tempat tu kita ragu kesucian dia. Tapi masalah ni bukan hanya di tempat tu, di masjid surau pun sama juga. Kadang-kadang Allah nak ambil semayang macam mana lah. Sebab dia buat sama arah antara air jatuh dengan tempat kita berpijak. Dah lah kadang-kadang tengok tempat wuduk tu apa? Belum.
Berlumung. Allah kata. Lepas tu cara buat tu lah doktor. Cara tu maknanya biar buat, biar air yang jatuh selepas kita berwuduk, jangan air tu mari kepada kita, kenakan pelekat kita. Biar kata macam tadi buat letak mozaik secara mengiring gitu, air jatuh dia akan pergi ke dinding, air jatuh dia akan pergi ke dinding, dia tak akan mari ke kita. Dia akan mari kepada kain pelekat kita. Ada ni. Jadi kalau kata dalam tandas awam tu, luar tu tempat basuh tangan, tak ada apa-apanya, boleh berwuduk. Bahkan tandas di sini, depan ni kosong, boleh berwuduk. Itu bukan tandas. Tu kadang-kadang sebut kalau ada orang besar-besar, orang mandi situ. Tapi bukan mandi di tandas, mandi di depan ni. Di depan ni bukan tandas. Mana kalau kebetulan kita ada Al-Quran, sakut situ. Dia ada tempat nyakut, sakut situ. Ada ni. Kalau masuk dalam tandas juga, terjamin daripada dikotori, hukumnya makruh juga. Lepas tu cerita ni nama Anbiya, nama Nabi-Nabi, Rasul 25 ke, macam mana nama kita. Tapi nama kitanya Ibrahim, nama kitanya Ismail. Nak kira mana pula tu. Nama kitanya Adam. Nama kita mana? Itulah hak ni apa? Name tik betul. Ni hak ni. Orang kerja jabatkan ada Ibrahim bin Ismail, Ismail bin Ibrahim. Dua-dua tu nama Nabi tu. Macam mana? Samalah juga. Sebab apa? Itu nama Nabi. Serupalah. Dimakruhkan. Lepas tu macam mana? Buang nama tu budak poket lah. Budak poket. Tapi kalau nama kita pun, walaupun nama kita tak sama nama Nabi pun, seeloknya budak poket. Sebab kita nak jaga kemuliaan nama. Walaupun nama kita tu bukan nama Nabi Rasul sekalipun. Tapi biasanya bukan hak tu dah. Nama tu hak di baju dah. Tu tak boleh nak buat tu. Hak jenis bubuh cabut tu boleh lah. Kalau sekarang ni dah sekarang ni nama tu nama apa dia? Dijahit apa dia? Jahit dah. Ibrahim bin Ismail. Nama kita, nama ayah kita. Tapi Ibrahim Ismail tu nama Nabi tu. Walaupun nama kita sama je. Sebab kita kena jaga kemuliaan nama tu. Tapi kalau dah baju duk gitu dah nak buat guan ni, tahu kan nak masuk tandas, baju tinggal dalam ofis, lepas tu kita tandas pakai t-shirt, bukan gitu dah. Nak kita tandas baju buang pakai t-shirt pula je ni berlubang. T-shirt hok buruk, baju luar je janguk. Mana kamu seeloknya kalau nama kita pun kita jangan masuk ke tandas. Sebab apa? Untuk jaga kemuliaan. Demikian lagi pada ketika masuk tandas itu jangan terbuka kepalamu, sebab kepala ni anggota yang paling mulia. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.